Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan mempelajari satu tajuk dalam bidang akidah iaitu Islam Agama Fitrah. Anak-anak boleh merujuk buku teks muka surat 70 hingga 74. InsyaAllah selesai kita mempelajari tajuk ini, kita akan dapat menyatakan maksud Islam agama fitrah. Yang kedua, kita dapat menyatakan keperluan beragama. Yang ketiga, menyatakan dalil nakli Islam agama fitrah. Yang keempat, dapat menyatakan bahawa Islam agama yang benar. Dan yang kelima, kita dapat menyenaraikan ciri-ciri Islam sebagai agama fitrah. Okey. Sebelum itu, mari kita fahami dulu apakah maksud Islam sebagai agama fitrah. Yang kita tahu, agama Islam ini adalah agama, satu-satunya agama yang sesuai dengan naluri fitrah manusia. Apakah fitrah manusia? Fitrah ni ialah sifat semula jadi kita sebagai manusia. Manusia memang mempunyai fitrah semula jadi ingin beragama. Ingin menyembah dan berdoa kepada sesuatu yang berkuasa. Jadi Islam ni agama yang sesuai dengan naluri fitrah beragama manusia yang sentiasa ingin menyembah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya Tuhan yang Maha Berkuasa dan menjadi pelindung kepada manusia. Jika kita lihat bayi yang lahir sebenarnya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan semula jadinya mengakui kebenaran tauhid. Maksudnya tauhid ni mengesakan Allah. Tetapi kenapa akhirnya ada yang beragama lain? Kerana suasana pembesaran dan didikan daripada ibu bapa mereka. Bayi yang lahir itu sebenarnya fitrah semula jadinya ialah mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi bila dia dibesarkan dalam keluarga yang beragama lain, dibesarkan dengan didikan lain, itu berubahlah agamanya. Seterusnya kita akan lihat tentang keperluan beragama. Kenapa manusia memerlukan agama? Fitrah kejadian manusia ni memang mengakui keperluan agama. Naluri semula jadi manusia memang memerlukan agama. Manusia yang katakan bahawa mereka tidak memerlukan agama ni sebenarnya mereka menafikan fitrah semula jadi manusia itu sendiri. Sedangkan mereka tahu manusia ni memang nalurinya sentiasa memerlukan agama. Seperti mana golongan etis yang tidak beragama, mereka sebenarnya menafikan keinginan semula jadi mereka sendiri. Kenapa manusia ni memerlukan agama? Yang pertama, dengan agama inilah manusia dapat mengetahui tentang hakikat alam. Kerana akal, panca indera manusia ni terbatas. Kita tak boleh dengan hanya menggunakan akal dan melihat sahaja untuk memahami alam ini. Kita memerlukan panduan daripada agama. Yang kedua, kenapa kita memerlukan agama? Untuk membantu mengenali hakikat penciptaan dan tujuan kehidupan. Dengan agamalah kita tahu bagaimana kita ni diciptakan dan apa tujuan kita diciptakan. Yang ketiga, untuk menjelaskan kepada manusia tentang peraturan dan cara hidup yang mulia. Dengan agama inilah dapat membantu manusia dengan peraturan-peraturan dan juga menjadi seseorang yang berakhlak mulia. Antara keperluan beragama, kenapa manusia memerlukan agama? Kerana bila manusia ni berada dalam kesusahan, memang fitrah, memang semula jadinya akan segera mencari Tuhan untuk memohon perlindungan dan bantuan. Kerana kita manusia yang lemah, jadi kita perlukan Tuhan bila dalam kesusahan untuk kita berdoa dan memohon pertolongan. Yang kelima, kenapa manusia memerlukan agama? Kerana dalam sejarah yang kita lihat, kalau kita belajar sejarah, banyak jumpa rumah-rumah ibadah lama yang dibina dalam setiap kota. Macam candi, dan juga tokong, masjid, gereja. Dalam sejarah-sejarah juga telah lama terbukti pembinaan rumah-rumah ibadah ni sebagai bukti bahawa manusia memang memerlukan kepada agama. Seterusnya kita akan melihat tentang hakikat Allah sebagai Tuhan yang sebenar.
Ya, tidak dapat dinafikan bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta dan mentadbir seluruh alam. Ya, walaupun terdapat kepelbagaian agama, kepercayaan, ya, tapi semua itu hanya rekaan manusia semata-mata. Ya, seperti mana penciptaan berhala. Ya, berhala tu adalah makhluk, ya, ciptaan manusia sendiri. Ya. Jadi kita sebagai umat Islam, ya, kita haruslah meyakini bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita yang mencipta dan mentadbir seluruh alam ini. Okay, seterusnya kita akan lihat, ya, kenapa Islam sahaja yang dianggap sebagai agama yang benar dan sesuai dengan fitrah, naluri semula jadi manusia. Ya. Okey, Allah yang menciptakan manusia dan seluruh alam ini. Ya, jadi disebabkan Allah yang menciptakan kita, Allah Tuhan kita, Allah mengetahui perkara yang baik dan perkara yang buruk yang diperlukan oleh manusia dan juga makhluk lain serta seluruh alam. Ya, jadi Allah tetapkan peraturan tertentu sebagai batasan, ya, untuk kita patuhi. Ya, kenapa Allah buat peraturan? Bukan untuk menyusahkan umat manusia, tetapi itulah sebagai panduan untuk kita. Ya, tapi walaupun Allah menetapkan peraturan, Allah bagi jalan keluar kepada kita, ya, bagi penyelesaian, ya, untuk membenarkan kehendak, ya, ataupun naluri semula jadi kita manusia ini disalurkan dengan cara yang baik. Ya, contohnya untuk kita lebih faham, ya, kenapa kita kata Allah memahami fitrah dan naluri manusia. Yang pertama, dalam agama Islam, Allah melarang kita berzina. Ya, tapi Allah memahami, ya, kenapa Allah melarang kita berzina? Ya, nak jaga nasab keturunan. Ya, supaya bayangkanlah kalau semua orang bebas berzina, ya, dah tak tahu dah anak itu keturunannya daripada ayah yang mana satu. Ya, jadi tujuannya Allah melarang zina untuk menjaga keturunan. Ya, walau bagaimanapun Allah faham manusia ni ada fitrah untuk berkeluarga. Ya, jadi Allah benarkan melalui perkahwinan. Okey. Jika kita lihat juga dalam Islam, ya, terdapat peraturan Allah melarang riba. Ya, kenapa Allah melarang riba? Untuk mengelakkan penindasan, kerana riba ini memberi keuntungan kepada sebelah pihak dan menindas satu pihak lagi. Ya, tapi walaupun Allah melarang riba, ya, Allah tahu fitrah manusia yang ingin mencari harta, ya. Allah membenarkan melalui pinjaman, gadaian dan juga jual beli. Okay, yang ketiga, Allah, contoh yang ketiga, kita lihat dalam Islam, Allah melarang minum arak. Kenapa? Ya, untuk jaga akal, sebab arak ini merosakkan akal. Tapi Allah tahu fitrah manusia ni sukakan sesuatu yang sedap. Allah benarkan minum pelbagai minuman yang lain dan berkhasiat. Ya, tak ada alasan, ya. Selain pada arak, banyak lagi minuman yang sedap seperti jus, ya, macam-macam sekarang ni, ya, hipster punya jus pun ada, asalkan tidak memudaratkan. Okey, yang keempat, contoh yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala melarang berjudi, ya, rasuah dan juga mencuri. Kenapa? Sebab ini untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, ya. Sebab judi, rasuah, mencuri ini hanya menguntungkan sebelah pihak dan merugikan satu pihak yang lain. Tapi Allah tahu manusia ni perlukan harta, nak mencari harta. Tapi apa cara yang dibenarkan dalam Islam? Allah mewajibkan zakat bagi orang yang berkemampuan, ya, dan menggalakkan amalan sedekah, hadiah, wakaf, infak untuk membantu orang yang memerlukan. Ya, jadi inilah bukti, ya, hanya Islam agama yang sesuai dengan naluri semula jadi manusia. Walaupun Allah tetapkan peraturan, Allah berikan kita jalan penyelesaian yang sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Seterusnya kita akan lihat apakah dalil nakli Islam agama fitrah. Dalil nakli adalah bukti daripada Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan Islam ini agama yang sesuai dengan naluri semula jadi manusia. Ya, kita boleh lihat dalam surah Ar-Rum ayat 30, firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ya, maksudnya, maka hadapkanlah dirimu ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turunlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, yakni dalam keadaan bersedia secara semula jadi untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Itulah agama yang betul, lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Okay, dalam ayat ini Allah menyatakan tentang bahawa Islam ini adalah satu-satunya agama yang memenuhi naluri semula jadi manusia. Okay, kita akan lihat tentang bahawa Islam ini adalah agama yang benar dan diredai oleh Allah. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran bahawa Islamlah satu-satunya agama yang benar dan diredai Allah. Ya, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 3, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, maksudnya pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan akulah yang mencukupkan nikmatku kepadamu dan aku telah redha Islam itu sebagai agama kamu. Ya, dan ayat ini Allah menyatakan bahawa Allah hanya redha Islam ini sebagai agama. Okay, jadi rugilah manusia yang tak tetap dengan agama Allah ini, ya, kerana amalannya tak akan diterima di akhirat kelak. Ya, kalau orang yang tidak beriman, segala amalan dia akan menjadi sia-sia. Ya, seperti mana yang Allah nyatakan dalam surah Ali Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ya, bermaksud, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan ia pada hari akhirat kelak terdiri daripada orang yang rugi. Ya, jadi daripada dalil-dalil nakli ini kita dapat tahu bahawa hanya Islamlah saja agama yang benar dan diredai Allah dan bersesuaian dengan naluri fitrah manusia. Seterusnya, mari kita lihat apakah ciri-ciri Islam ini sebagai agama fitrah. Apa ciri-ciri yang terdapat dalam agama Islam, ya, yang membuktikan Islam ini sebagai agama fitrah? Yang pertama, Islam mempunyai ciri Rabbaniyah. Kita boleh cuba sebut Rabbaniyah. Ya, ciri-ciri ketuhanan. Ya, Islam ni agama yang bersumberkan wahyu Allah, iaitu daripada Al-Quran dan hadis. Ya, bukan rekaan manusia ataupun ciptaan sesiapa. Ya, jadi dari ciri Rabbaniyah. Okay, yang kedua, ciri-ciri Islam ni ialah Islam adalah agama yang syumuliyah. Ya, agama yang lengkap. Apa maksud lengkap ni? Lengkap memenuhi segala keperluan hidup manusia. Ya, sebagaimana yang kita lihat tadi, ya, Islam ni memenuhi keperluan manusia yang memerlukan keluarga, ya, yang memerlukan harta, ya, dan memerlukan perkara-perkara lain yang sesuai dengan fitrah semula jadi manusia. Okay, yang ketiga, Islam ini ada ciri-ciri waqi'iyah, ya, iaitu ciri-ciri realistik, agama yang real, yang sesuai diamalkan, tak kira tempat, tak kira masa. Ya, sebab tu agama Islam ni daripada dulu sehingga sekarang dapat diamalkan dan di seluruh dunia. Okay, yang keempat, ya, Islam mempunyai ciri alamiyah. Ya, ciri sejagat, universal. Ya, agama yang sesuai diamalkan tak kiralah bangsa, budaya. Ya, agama Islam ni walaupun kita berbeza bangsa, berbeza budaya, tapi agama Islam sesuai diamalkan dalam apa jua bangsa dan budaya. Okay, yang kelima, ya, Islam ini mempunyai ciri ukhrawiyah. Ya, ciri akhirat, iaitu Islam bukan saja pentingkan kesejahteraan jasmani, tubuh badan, ya, tapi Islam ni menjamin kesejahteraan dalaman kita, rohani kita, untuk kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Ya, jadi berdasarkan tajuk yang kita pelajari pada hari ini, dapatlah kita fahami bahawa Islam ni satu-satunya agama yang bersesuaian dengan naluri fitrah manusia. Jadi kita sebagai umat Islam hendaklah yakin, ya, walaupun pelbagai peraturan terdapat dalam agama Islam, tapi yakinlah inilah yang terbaik untuk membimbing kita ke jalan kebenaran.